أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tengah hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari penghulunya bagi hari yang Allah Ta'ala menetapkan keberkatannya pada hari Jumaat ini, khususnya bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari Jumaat ni start daripada Allah Ta'ala ciptanya Nabi Adam lagi. Dan Allah Ta'ala cipta Nabi Adam tu, Allah Ta'ala memberkati dah. Allah Ta'ala meletakkan hari Jumaat tu hari yang penuh dengan keberkatan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyebut yang artinya tidaklah hari yang apabila keluarnya matahari, dan iaitu pada hari Jumaat, hari yang terbaik. Kenapa? Kerana padanya diciptakan Nabi Adam, dan di padanya juga dimasukkan ia di dalam syurga. Tetapi apabila mari di satu masa, apabila orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi kalau kita baca dalam Al-Quran dia panggil Ashabus Sabt. Dan hari ataupun Ashabus Sabti ni golongan-golongan Yahudi di satu tempat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dan walaupun mereka ni dilarangnya untuk bekerja pada hari Jumaat, maka dia telah buat satu helah. Dan dia ambilnya hari Sabtu tu dia buat hari khusus bagi dia. Walaupun asal Allah Ta'ala buat hari Jumaat, dan sampakah hari punya ejah boleh lagi. Dan dia buat khususnya hari Jumaat tu hari dia beribadat. Dan apabila Allah Ta'ala larangnya mereka daripada bekerja pada hari Sabtu tu, yang mananya Ashabus Sabti disebut dalam Al-Quran, dan dia ni adalah golongan Yahudi, lebih kurang perkampungan dia tu lebih kurang dalam 70,000 orang. Dan kalau kita baca dalam surah Baqarah yang menyebut bahasanya mereka ni apabilanya pada hari Jumaat dia pasal buka. Nah, sebab apa? Pada hari Sabtu ni ikan ni dia timbul. Dia orang tepi patah. Jadi Allah Ta'ala larangnya golongan Yahudi Ashabus Sabti supaya jangan kerja pada hari Sabtu. Dia orang nelayan, orang nak ikan, rutik ikan. Dah hari Jumaat tu dia pergi pasal jaring dah. Hari Jumaat ni dia pergi pasal buka dah. Dah apabila pasal buka air penuh masuk pada hari Sabtu, ikan hari Sabtu ni
Nak royak kata, kalau kita kata mudah-mudah kau penuh atas. Ngau besar kecilnya, jinuknya, pergi boleh pergi gosok, pergi pegangnya. Tapi orang Yahudi tak boleh nak igak sebab dia Allah Ta'ala larang. Jadi dia pergi buat helah hari Jumaat, dia pergi pasal jari, pergi pasal bukanya. Dah ikan ni akan masuk dan duduk dah tu hari Sabtu. Hari Sabtu dia tak igak. Esok okey hari Ahad tu baru dia igak. Dia panggil orang buat helah. Helah. Walaupun Allah Ta'ala larang, tak apa kita tak igak hari Sabtu. Dia kita buka dulu hari Jumaat. Jadi apabila hari Sabtu ni kan menuh belaka, biar. Maka hari Ahad tu baru dia akak jari penuh. Mula-mula. Lama ni siapa-siapa satu tahap. Hari Sabtu pun dia kerja juga. Hari Sabtu pun dia buat juga dah lama dah. Tu mula-mula dia ahli dengan Tuhan aja. Tu pun jenis perangai. Tak sehingga orang-orang Yahudi ni pun dia ambil lah. Tak hari Sabtu sebagai hari pembesar dia. Kalau lah ni pun kalau Yahudi Ortodok dia tak kerja hari Sabtu. Bahkan dia tak naik, dia tak guna nah barang-barang yang bermesin. Jenis barang ada motor, ada mesin. Kalau dia duduk rumah flat, dia tak akan naik lift pada hari Sabtu. Dia akan naik jalan kaki. Dia tidak akan kerja dengan apa. Hari khususnya bagi hari dia beribadat. Begitu juga dengan orang Kristian, orang Nasara. Tak, hari Nasara dia ambil apa? Dia ambil hari Ahad. Tak sebagaimana hari pembesar dia khusus untuk dia buat hari. Seminggu sekali dia pergi kumpul tempat gereja dia untuk ibadat. Menyanyi nyoga apa situ ya. Tak, maka asal yang Allah Ta'ala bercatanya hari-hari ni besarnya hari Jumaat lah. Tapi apabila mari kaum umat-umat terkemudian dia berubah. Dia guna helah dengan Allah Ta'ala, dia tipu. Khadi'uhum. Tak, yukhadi'un Allah, dia ni ingat dia tipu Tuhan. Sesungguhnya innama yukhadi'uhum, dia tipu diri dia sendiri. Bahkan orang-orang lagu ni bukan orang Yahudi, orang kita pun ada. Tak, dia gunanya helah dengan Tuhan. Tak lebat ni kau kahwin, ada. Orang panggil Cina buta, ya tu. Dia lebat orang bak riba je kok. Dia tak panggil riba, dia panggil bunga. Dia panggil keuntungan, serupa ya. Dia nak wahilah dengan Tuhan. Tu nak royaknya lagu mana kita ni Allah Ta'ala menciptanya nak beri kelebihan keberkatan pada hari Jumaat dan kita ambillah keberkatan yang ada pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ilmihi amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pada minggu yang lepas kita sebut lagu mana adanya jenis caranya tentang nikmat-nikmat syurga ni. Iaitu tentang nikmat gapo kita sebut pada minggu lepas minuman syurga. Ada minuman syurga yang Allah Ta'ala sedia. Yang kita sebut lebih kurang yang adanya lebih kurang 8 jenis hak Tuhan sebut dalam Al-Quran. Gapo? Iaitu madu. Tuhan sebutnya madu. Asal madu yang keluarnya air sejuk. Air yang tak berubah. Yang tiganya yang kita sebut iaitu laban, susu. Ada sungai susu. Bahkan Nabi SAW masa nak Isra' Mi'raj pun Nabi SAW minum susu. Dibetulkan pada Nabi 3 gelas sebutnya. Ada setengah kata 2. Susu, air dan arak. Maka Nabi SAW telah ambilnya susu sebagai pilihannya. Dan kata malaikat Jibril, sesungguhnya engkau ya Rasulullah telah memilihnya minuman yang fitrah. Susu. Tak. Dan yang ketiga yang kita sebut arak. Lazatun lisyaribin. Arak yang dalam syurga adalah arak yang sedap bagi orang yang minum. Kalau arak atas dunia minum gila lah dah. Gila. Apa? Punah otak. Kalau dalam syurga minum kau sedap. Lazatul syaribin, sedap minum arak. Sedap tak sedap wallah itu kata sedap. Yang keempat madu. Sebut dah ada tak madu. Yang kelimanya salsabil.
Adanya dak dapat salsabil ni kalau kita baca surah insan ada sebut. Tu jenis sumber air. Dak mata air dia panggil salsabil, yang kena zanjabil. Zanjabil ni kalau bahasa orang dia panggil air jahe ataupun air jenis rebusan kalau kita lah apa ni halio. Air halio. Tapi jangan kita kata amo tak berakhir halio, we angin. Betul atas dunia ni. Kalau makan halia tu memang buangi pun untuk ubat. Dan semua daripada hak disebut ni, semua atas dunia ni ada belaka. Cuma ni atas dunia Allah Taala buat khasiat di atas dunia. Dak macam madunya, dak macam susunya. Begitu juga ada yang tujuh sebut tasnim. Tu nama jenis minum ya, tasnim. Yang ke-8-nya rahiqul makhtum. Ni kita tak boleh nak royak sebab bagi dalam, cuma disebutkan ada di dalam Al-Quran ada jenis minuman ni. Ada. Maka lagu mana dia kata maka apabila selesainya mereka daripada demikian minum tu, sebab apa? Apabila Allah Taala jemputnya orang para ahli syurga, kemudian Allah Taala beri hadiah. Dan Allah Taala beri yarzuquhum daripada pagi dan petang ni. Bukratan wa asiyah, berinya pagi petang beri. Dak hadiah tu beri dengan bekas daripada emasnya, daripada permatanya. Sehingga kan ada ahli syurga tu dia bah guna tu dia sipai-sipai balik, dia pun nak beri balik kepada malaikat. Sebab galiknya orang kita orang apabila orang beri bekas hadiah kau buah mulung kau gapo boleh puasa kan. We tapuai kau kita basuh-basuh bubuh kita beri demo balik. Dia panggil balas biasa. Jadi ada jenis golongan manusia jenis panggil lagu tu. Orang bui dia balik balas biasa. Setengah orang bui apa kawat senyak wadah. Jenis orang perangai molek ni di dalam syurga ni apabila malaikat bui bekas daripada rumah daripada perak ni, dia pun kutik-kutik sudah makan tu dia berkutik-kutik. Malaikat tanya mun buat apa tu? Nak bui balik dia kata. Oh ni perangai dunia ni malaikat kata. Mereka kata hak mu nak kotek nak wituai dia balik tu hak dunia. Sebab orang dunia ni orang-orang miskin, orang yang berkehendak. Semua orang dunia kaya setara mana pun dia berkehendak, dia ni orang fakir. Tapi di syurga ni tak ada dah. Si pemberi tu yang maha kaya dah tak ada. Tak. Sehingga kan yang manalah. Dak para malaikat tadi apabila sudah tu, maka dia Allah Taala berfirman. Sudah makan ke apa? Tuhan pun berfirman balik. Marhaban, dia kata marhaban dengan hamba-Ku. Selamat datanglah. Puji ke apa? Selamat datanglah kepada hamba-hamba-Ku, Tuhan kata. Dan segala orang yang ziarah akan daku, hai malaikatku berikanlah buah-buah pula. We minum. Kemudian akak buat mai buah pula. Hak ni hak rusuh. Hak buah dalam tu, dalam apa ni, dalam syurga kita tu ada dah. Ada kutufu hadan ni lagi kat rapat cik ambil. Dak, ambil lah makanlah. Dak, wala tas kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, makan. Kemudian diberikan buah-buah. Lagu mana yang dak olehmu akan hamba-Ku, kata mereka ambil buah buat bui. Maka mendatangkan mereka oleh mereka dengan beberapa bekas daripada emas yang merahnya laginya bertatah dengan permata. Bekas yang tadi. Hak buah-buah tadi. Daripada yakutnya, daripada apa ni belianya, daripada apa ni zabanjat. Apa warna hijau tu, zamrud. Dak pakai bui tu. Mereka bui bekas tu. Maka daripada segala buah-buah kayu itu di sisinya Allah Ta'ala dengan ada pula sapu tangan. Gapo ulama menyebut yang Allah Ta'ala menyebut ada buah-buah hedah ni yang adanya di atas dunia dah. Buah-buah ni ada dah di atas dunia yang Allah Ta'ala tak dah. Gapo yang pertama buah ada di dalam syurganya yang disebutkan dalam Al-Quran, mana kita pun boleh makan ada dah sini. Cumanya rasa tak serupa buah yang ada nama. Iaitu buah apa? Contohnya buah anggur, inap. Buah inap, buah anggur. Anggur ni
Dia start makan bila? Dia start buah ni ada, iaitu pada masa Nabi Nuh. Buah anggur ni pada masa Nabi Nuh. Orang boleh makan buah anggur. Belum tu tak ada lagi. Menih tak jumpa lagi kawan apa kita nak makan dia kampung lah, baru timbul dia museking ni kan baru je juga. Dulu duk makan dia kampung, dia apa ni duri hok kecil-kecil, hok tajam tu. Dak apa ni buting IC duk celeweh tubik putih je. Lah ni baru ada benih baru. Oh tu. Pada masa Nabi Nuh tu ada buah anggur. Dimakankan buah anggur, dan buah anggur ni kalau kita dari segi perubatan pun ialah buah tu sedap dah. Kita musim lah ni yang mudahnya boleh buah anggur. Kalau zaman dulu payah. Tak, kena pergi luar. Gimana orang pergi Singapura boleh lah buat klik buah anggur ni. Kok kapur-kapur ni tak makan kita, pada makan buah motel je. Motel cembung je. Dulu lah ni tak apa ada belakang tu peluah belakang dah rezeki lah ni. Dak putih dia dalam minyak dia tu jadi khasiat. Tu dalam perubatan lah. Maksudnya buah anggur ni ada di atas dunia lah ni, dan di akhirat ni akan adanya buah anggur. Jadi kita jangan duk koyak buah anggur supaya beli pasar malam. Cuma nak koyak buah tu. Begitu juga adanya jenis apa? Buah-buah lima. Buah lima. Tak, buah lima ada. Ruman dia panggil. Zaitun nak waruman, ada waruman. Ruman di lima pak kita ada gak tanah tapi tidak besar. Kalau nak makan orang pergi Mekah gak besar-besar putih. Buah tu gak merah, manis masa-masa sedap yang makan kau sedap. Atas dunia boleh rasa dah. Cuma atas dunia ni orang kafir, kau orang munafik, kau orang Islam, kau apa boleh makan belaka. Terawi belaka. Dak begitu juga yang tiganya buah tin. Saya sebut dah Quran belaka ni buah ni. Buah tin, watini, wazaitun, waturi sinin. Ada saya sebut dah. Demi buah tin. Buat apa buah tin dia asal daripada syurga dibawa turun di. Sebab apa? Masa Nabi Adam dilemparkan turun ihbitu, dan dilempar daripada syurga dengan isteri dia. Buat apa? Apabila dimakankan buah khuldi, maka sau'atuhuma, maka cabut pakaian dia. Syurga kalau orang buat maksiat memang tak layak masuk syurga. Tak layak orang yang buat maksiat, orang yang ada dosa untuk masuk syurga, walaupun dia banyak pahala. Walaupun pahala dia banyak tapi ada dosa, dia tak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni adalah tempat yang suci ya. Untuk orang yang suci. Sebab tu Rasulullah SAW suruh kita mengistighfar. Rasulullah suruh kita istighfar apa? Nak suruh berhabis dosa. Paling kurang aku istighfar 70 kali sehari ataupun 100 kali Nabi sebut. Sedangkan Nabi SAW tidak ada dosa pun, maksum. Dan Siti Aisyah kata, apalah ya Rasulullah, istighfar lagi, semaya malam lagi, kan? Tuan ni adalah orang yang maksum. Dosa Allah Ta'ala lepas-lepas tu kalau silap buat contoh, Allah Ta'ala ampun dah. Ni hok tak ada buat lagi. Tak ada nak buat lagi dosa ni contoh. Tuhan ampun dah. Dah aku nak jadi hamba yang bersyukur. Nabi istighfar pada 70 kali sehari. Maka Nabi menyuruh kita supaya istighfar, supaya tidak ada dosa-dosa. Sebab kalau ada dosa, kita tidak akan layak untuk masuk syurga. Mana dalil dia? Apabila lah Nabi Adam dengan Siti Hawa makan buah khuldi, pakai ya syurga ni cabut habis. Dia tak boleh duduk dengan orang buat maksiat. Tanya Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka dia ambilkan, disebut kata ambilnya daun tin. Yang menutup warakatil jannah tu adalah daun tin. Daun tin ni lah ambil tutupnya aurat Nabi Adam dengan Siti Hawa, turunnya ke bumi, dan pohon tin ni lah diturunkan ke bumi. Sebab tu pohon tin dia tak ada butir. Kalau tahu kau siap carilah. Kita ni duk makan hok keras dah. Hok jenis pelenyek dah tak apa sedap. Dia tubik tubik kau pucuk buah ni. Bulak-bulak bucu gitu. Kalau lebih ke wahara lah, wahara hok merah tu. Tapi buah tin dia sedap. Buah tin ada disebut yang ada dah dalam syurga, dan itulah makan yang ada yang kita boleh tengok di di dunia lah ni. Begitu juga buah zaitun.
Zaitun ni, walaupun kita kata atas dunia lah ni pahit awal zaitun ni. Kalau orang tak bisa makan, wah zaitun memang tak boleh makan. Tapi dalam bab khasiat, Allah Ta'ala letak buah zaitun ni, minyak zaitun ni boleh buat kecantikannya. Makan minyak zaitun ni boleh melenyah apa ni kolesterol tu ada. Sebab apa? Khasiat ni banyak. Buah zaitun ni ada dalam syurga. Cuma tidak pahit lah. Kalau buah zaitun atas dunia ni, kalau orang naik kapal terbang harap ada buah zaitun tu. Buah zaitun dia tak sedap sebab dia jeruk. Dia jeruk pula warna hitam. Makan tu kat sebutir kalau dah puh lah. Bukan caklat bukan tu. Pahit. Tapi kalau kena hok sedap, hok rapuh tu, dia jeruk, dia bubuh pula kerok dalam tu. Tu kau mahal lah. Kalau jenis kita biasa duk makan, dia akan jadi tagih sedap nak makan. Sebab kita makan budu dengan petang. Kalau tak ada budu petang, tak lalu nasi. Jenis makan ni Arab lah tu. Dia makan dengan roti dia pun, dia ada syatah dia adanya apa ni ular dia. Buah zaitun tu tak tinggal. Nak royaknya ada dah. Tak. Begitu juga buah pisang. Buah pisang yang Allah Ta'ala sebut dan suratul Waqiah tu. Sisanya bersusu-susu. Jangan duk koyak pisang lemuk manis pakai tau. Dah. Pisang ni maknanya orang boleh nampak. Dan pisang ni semua orang makan belakang. Orang makan belakang, orang putih makan pisang. Melayu semua telah. Orang gapo pun sebut kata pisang dia kena. Pisang. Ada disebutnya cuma Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqiah, baca tengoklah. Lagu mana disusun dia kata pisang-pisang yang tersusun tu. Begitu juga ada buah delima. Kita sebut dah apa ni buah delima tadi. Dan buah tamar. Selagi buah dara. Pohon dara dan buah dara. Cuma dara di akhirat di dalam syurga dia tak adanya duri. Kalau dara tu pun dara tu. Atas kubur tu kan. Duri banyak tu. Nak ambil pun tak boleh. Tapi dalam syurga rasa lagu lain. Tidak seperti mana. Cuma nak royak pohon-pohon yang ada dah yang Allah Ta'ala letak turunkan daripada syurga tu di di dunia kita. Tak. Maka sebab tu dia kata lagu mana dengan segala buah-buah kayunya. Dan buah ni dia ada pohon. Selain daripada buah, di dalam syurga ni dia ada pohon-pohon kayu. Wazillim mamdud. Dia adanya pohon yang rendah, pohon yang penuh dengan bayar. Dalam syurga tak ada panah. Dalam syurga walaupun cerah, tapi sebab kita duduk bawah ni sejuk semua. Lene semua. Tidak sejuk dan tidak panah. Kali kita ada panah, terik kalah. Kita pergi pada tengah-tengah hari pukul 11, 12. Pergi menabur, pergi buh baju ke apa tak. Mula cari ke apa? Cari rokah. Ini air ke apa sedap, angin bubu duduk tengah pada. Apa-apa? Duduk bawah, bayar. Maka lagu itulah pohon-pohon disebutkan di dalam syurga. Dia adanya jenis lebih kurangnya pohon. Yang pertama, dia panggil zillin mamdud. Tak ada buah. Bukan kata buah ni, pohon ni dia buah, kita makan buah tu suku. Tu buah daripada pohon kayu berbuah. Dia ada pohon-pohon kayu ni. Jenis gandai, jenis sejuk. Gapo iaitu yang dia panggil pohon zillim mamdud. Wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Adanya pohon-pohon yang zillim mamdud iaitu bayarnya yang memenuhi. Air yang berlari. Buah yang dekat tak. Yang boleh kita makan la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Yang tak terputus buah dia musim, tak ada bermusim dan tidak dilarang untuk kita makan. Apa? Iaitu zillim mamdud ni ada sebuah kayu yang 100 tahunnya batang dia kalau kita keliling batang dia 100 tahun tak jumpa pakar lagi. Kecil tak kecil, besar tak besarnya pohon zillim mamdud yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqiah. Kalau kita jalan ni masuk, kalau pergi dengan kuda hok derah macam dulu masa Nabi kuda lah.
Kuda hak derah ni, yang mana 100 tahun ni ke, dengan kuda yang laju ni, baru duk main musim kot pakat tu je. Dan semua mata air yang ada di dalam syurga itu adalah dia berasalnya daripada pohon ni. Dia ada satu pohon ni, dan semua sungai-sungai dalam syurga dia mari daripada pohon ni, Nabi sebut. Dia panggil Zillim Mamdud. Yang kedua dia panggil pohon Sidratul Muntaha. Kita rasa dengar dah ni. Pohon sidrah. Masa Nabi SAW dan Isra' Mi'raj, Nabi sapa di satu pohon, dia panggil pohon Sidratul Muntaha. Sidrah ni apa sidrah ni? Tu pohon kau tu. Pohon apa panggil mani mati tu? Dara ni. Pohon dara. Sidrah. Dan Nabi SAW melihat pada malam itu, dia kata yang mana daunnya seperti mana telinga-telinga gajah, buahnya seperti mana kendi. Besarnya 100 tahun tu, dengan kuda ni tak apa lagi pakai dia, pohon ni. Dia panggil Sidratul Muntaha. Ngesuk sekali pohon ni. Ada. Yang mana yang ketiga dia panggil pokok tuba. Yang mana pokok tuba ni yang kita sebut dalam satu hadis itu, yang apabila lah orang ahli neraka pergi minta pertolongan dengan malaikat Jibril masuk dalam neraka. Tak ada dulu kita baca satu hadis. Maka orang ahli neraka dekat kalangan umat Nabi ni, dia tengok dia kata ni bukan warden neraka ni. Sebab dia tengok muka, dia tengok. Kalau malaikat hok jaga neraka ghalizun kasar. Malaikat yang kasar bahkan. Tapi apabila Allah Taala perintahkan kepada malaikat Jibril masuk dalam neraka pada masa tu, maka orang-orang ahli neraka di kalangan umat Nabi, dan orang yang mengucap 2 kalimah syahadat tapi dia buat dosa besar, maka dia pergi tanya, tuan ni siapa ni? Tuan ni siapa ni? Maka kata malaikat Jibril, kata aku adalah Jibril. Aku adalah Jibril. Lepas tu apabila dengar kata malaikat Jibril, mereka ni terperasan, malaikat Jibril ni lah hok pernah beri sekali dengan Nabi SAW. Maka dia pun minta, Jibril, boleh tak kalau mu balik mungkin salah lah kau Nabi kami tu, kau Rasulullah yang menyebutnya kata kami ni duduk dalam ni lama dah, dia pun tak ingat-ingat dah kami, tolonglah aku yang salah. Maka malaikat Jibril apabila balik, pergilah jumpa Nabi pada masa tu. Nabi duduk di bawah satu pohon dalam syurga, nama dia Tobah. Maka dia malaikat Jibril royak tu cerita kita pernah sebut. Lagu mana? Iaitu 100 tahun berjalan dia besarnya. Semua pakaian ni, semua pakaian daripada syurga adalah berasal daripada pohon Tobah ni. Daripada pohon yang bernama Tobah ni. Sebab tu apabila seorang Badui, Arab Badui ni, kalau dia jumpa dengan Nabi, adalah soalan-soalan yang kadang-kadang sahabat pun tak ada nak mikir soalan dia tanya. Jadi apabila orang Badui ni mari, dia tanya, ya Rasulullah, jadi sahabat ngeling ada tu buah belak-belak tu. Jenis orang Badui ni dia tak ada adab. Apabila dia masuk dalam masjid, dia rasa nak kecil. Masjid tidaklah seperti masjid kita masa Nabi. Masjid, kawasan masjid dia ada bocor tubik masuk. Dia rasa nak kecil, dia pergi bocor masjid, jadi dia baca kecil je. Kita gong-gong pun kita ada masuk kacang dalam jamban ada. Dia pergi tengok orang Nabi depan tu, sahabat dia pergi belakang pakai selok jubah rapi wis situ je. Sahabat ni tengok Badui ni kecil dalam masjid. Masjid Nabawi, bukan masjid pelupa. Sahabat ni bangun nak gambar. Nabi kata biar dia kecil sudah. Apa tebing mu gamak kan saja kecil, bukan situ habis sama masjidnya pacang dia. Dah lari belah-belah unggal kecil belah-belah. Dia tak bercara apa. Jadi orang asli, orang Badui. Maka itulah Nabi. Lepas tu Nabi pun ambil air cara basuh kecil orang tua, cara tubik hukum situ. Gitu ke apabila seorang Badui ni bertanya pergi pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah,
Dak. Pakaian syurga dan buah-buah dia kata dibuatkan daripada gapo? Oh, dia tanya. Jadi para sahabat ni tak ada nak tak tanya benda lagu tu. Dia ni pergi jumpa dia kata kalau ada pakaian kak. Orang syurga ni pakaian kak, dia bertanya. Orang syurga ni pakaian buat dengan gapo Mari mana kat pakaian ni? Dia tanya kalau kita sini kak buat daripada cotton lah, daripada nylon macam-macam. Jadi dia fikir orang syurga ni pakaian mari mana buat dengan gapo Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, asal pakaian ni mari mana dalam syurga ni? Dia tanya. Dak. Maka lagu mana? Dak, yang mana dia kata semua sahabat ni suka. Apabila soalan tu pelik dah, bunyi suka. Orang tahu dah. Pakat suka dah sahabat maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mananya walaupun soalan dia orang tak ada nak mikir, tapi ada jawapan. Walaupun tak ada nak mikir, tapi ada jawapan. Nabi sebut yang mana pakaian dari syurga itu, yang mana keluarnya buah daripada pohon yang bernamanya pohon Tubah. Situ asal. Ada. Yang 3 pohon yang adanya iaitu pohon khuldi. Ni cerita asal, iaitu cerita Nabi Adam. Apabila Allah Taala sebut wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Mu jangan muka lain mu boleh makan boleh minum. Tapi aku nak pesan kamu jangan dekat di satu pohon ni iaitu pohon khuldi. Sebab masa Nabi Adam tak boleh makan buah ni. Walaupun buah ni buah syurga, bukan buah neraka tu. Sebab buah ni buah duduk dalam syurga. Kalau buah duduk dalam neraka, tak apa duduk dalam syurganya. Buah ni Allah Ta'ala takwil lagi Nabi Adam makan. Sebab apa? Nak baginya nanti semua makhluk ni dan dikemuliaannya bagi umat Nabi Rasulullah SAW dan umatnya. Tak boleh makan lagi. Tak, kalau buah neraka zakum. Buah zakum, gapo hok duri tu, dorek, tu buah neraka tu. Hok ni buah dari syurga ni. Cuma dilarangkan pada Nabi Adam. Tak, iaitu di dalam syurga ni ada pohon yang mananya dia kata yang bergeraknya. Tak, kalau kita pusing dia tu dengan lajunya selama 100 tahun pun tak jumpa pakar lagi. Besar tak besar pohon dari syurga ni. Tak, begitu juga yang mana dia kata pohon-pohon dari syurga. Tak, semua dibuatkan dia ni pada emas belaka. Pohon ni batal emas. Bukannya replika mahal yang kita nak apa. Supaya pohon kita beli bunga plastik kali ada. Tak ada, cuma pohon Allah Ta'ala buat batal-batal ni daripada syurga belaka. Gitu kak kita nak nanai pohon dah lah ni. Kalau nak nanai kak. Dan apabila Nabi Ibrahim AS jumpa dengan Nabi masa turunnya Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim besar besar lah kau umat-umatmu supaya berkebun. Tanahkan tanah syurga. Nabi tanya gapo ya Abul Anbiya, gapo? Ya Khalilullah Ibrahim, gapo pohon-pohon syurga suruh umat aku tanah ni? Tanah mudah ya, tanah. Tak ada kena pergi beli benih. Tak ada kena buh baja. Cuma kata ya, gapo? La haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Banyakkan kata tu kata Nabi Ibrahim, banyakkan kata tu itu adalah yang mananya tanam syurga. Maknanya kalau kita duduk saja la haula wala quwwata ada sepohong ataupun Nabi sebut subhanallahil azim subhanallah hamdi subhanallahil azim. Itu menjadikan pohon-pohon syurga. Tanam kita dalam syurga. Maknanya kalau kita nak banyak pohon dalam syurga dah. Kalau kita kata ada hok basic dah, kita beli tanah ada dah dia 45 batal. Wong batal 45 batal. Tapi guru kita beli dia tanah ada dah. Dia pergi beli apa ni dak benih-benih comel dia bubuh buat comel, kita pun tengok dia kebun dia. Weh banyaknya pohon. Warna kawai tak ada. Dah demo tak beli benih. Demo tak menanam. Weh dia menanam masa mana? Masa dunia dulu. Lah ni tak boleh lah. Di surga tak boleh nak menanam dah, makan hasil dah. Nak menanam lah ni. Tanah lah sebanyak mana pun kita tanah. Dan setiap pohon itu dengan nama kita dah.
Dia dah kata tukar ambil dalam polybag demo masuk di segodak. Kau memang bohong kita. Nak royak istimewanya. Lah ni saja sebab itulah. Tak, Allah Taala sebut zikir banyak, tasbih banyak apa? Ni. Banyak kita sebut hari-hari kok pagi petang naik motor naik kereta boleh tak nak sebut. Mulut kita sebut lain pada makan. Nak duduk saja sebut apa? Untungnya dalam syurga pula. Sebab tu dia kata hum wa'zum fi zilalin 'alal ara'iq muttaqiin. Sebab tu Allah Taala menyebut yang manalah mereka dengan pasangan-pasangan mereka itu di bawah bayangan-bayangan. Tu yang disebutnya detail apa ni pohon-pohon dan buah-buah. Sebab tu dia kata yang manalah Allah Taala lagi nak bui daripada dengan buah tadi dengan sekali yang malaikat bui tadi. Bui dengan sapu tangan. Kain comel yang mana dia panggil kain sundusin yang berwarna hijau. Wa istabrokin sundusin ni dan istibrak. Maka memakailah oleh mereka makanlah mereka daripada buah kayu itu akan barang yang diinginkan oleh mereka. Makan ikut. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah.